اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita penawar bagi hati, muka surat 18, surat 17, baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan liwat dan mengeluarkan air mani, dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Dan liwat ni sambungan atau pada kata zina. Zina di antara contoh perkara yang diharamkan. Jadi mensyukuri akan nikmat anggota faraj dengan bahawa kita memelihara, kita jaga daripada pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contoh yang diharamkan oleh Allah? Seperti zina. Itu di antara perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan liwat ni mendatangkan sebelah dubur, itu liwat. Yang mana liwat yang kita maklum, liwat ni pekerjaan kaum Nabi Lut alaihi salam, yang akhirnya Tuhan balikkan, faja'alna 'aliyaha safilaha. Allah Ta'ala menterbalikkan hak atas bumi itu jadi duduk sebelah bawah. Ni Tuhan balikkan bumi. Ini balasan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam, yang mana mereka, kerja mereka adalah liwat, mendatangkan sebelah dubur, yang mana liwat lebih besar dosa daripada zina sendiri. Liwat lebih besar dosa daripada zina, yang mana atas pandangan yang muktamad, hukum bagi orang yang liwat seperti hukum orang yang berzina. Kalau muhsan direjam sampai ke mati. Kalau tidak muhsan disebab 100 rotan. Ini macam dengan zina jugalah. Kalau pernah berkahwin direjam sampai ke mati macam zina. Tapi dalam bab liwat ni ada satu kaul, ada satu pandangan dalam mazhab, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri, tapi ini bukan pandangan muktamad, yang melakukan liwat, yang diliwat sama-sama dibunuh. Itu ada pandangan seumpama tu, tapi pandangan yang muktamadnya hukum bagi orang liwat sama dengan hukum bagi orang yang berzina. Maknanya kalau belum berkahwin 100 rotan, kalau sudah berkahwin rejam sampai ke mati. Tapi ada pandangan, ada kaul dalam pandangan mazhab Syafi'i kitanya dibunuh akan kedua-duanya. Dan ada pandangan mengatakan dibakar akan kedua-duanya. Dan ada satu pandangan mengatakan direjam walaupun dia tidak muhsan sekalipun, tak ada rotan 100. Sebab lewat ni lebih berat daripada zina. Kemudian orang yang didatangkan, orang yang diliwat, orang yang kena liwat kena
sebab 100 rotan, sama walaupun dia muhsan sekalipun, muhsan ke ghairu muhsan ke, pernah berkahwin ke belum pernah berkahwin, yang diliwat 100 rotan dan dihalau selama setahun. Sama ada yang diliwat tu lelaki ataupun yang dilewat tu perempuan, kena rotan 100 rotan, sama ada dia muhsan ataupun ghairu muhsan. Ini hak hukum berkaitan dengan orang liwat. Yang meliwat macam zina, muhsan kejam sampai ke mati, ghairu muhsan sebab 100 rotan. Ini hukum bagi orang yang liwat. Yang mana tadilah liwat ni dosa besar, lebih besar daripada dosa berzina lagi. Dosa orang yang melakukan perbuatan liwat, mendatangkan sebelah dubur, itu liwat. Mendatangkan sebelah dubur itu liwat. Ni semua kabair, dosa-dosa besar belaka ni. Hak Nabi kata iza atar rajulur rajula fahuma zaniyani wa iza atatil mar'atu al mar'ata fahuma zaniyatani. Apabila mendatang oleh lelaki akan lelaki, maka kedua-duanya berzina. Apabila mendatang oleh perempuan akan perempuan, kedua-duanya berzina. Dia kalau perempuan dipanggil musahakah, digesek antara dua itulah, atau musahakah. Itu hak perempuan sesama perempuan. Perempuan sesama perempuan, sengah pandangan lah. Sengah pandangan mengatakan bahawa perempuan sesama perempuan dipenjara sampai ke mati. Itu satu pandangan. Itu satu pandangan. Itu bukan pandangan yang muktamad lah. Hak berkaitan dengan musahakah, perempuan sesama perempuan. Adapun hak pandangan muktamad, perempuan sama perempuan ni, wallahu alam lah, tak teringat lah tu ni. Tapi ada pandangan perempuan mendatangkan perempuan, ditahan sampai ke mati. Tapi pandangan yang muktamad berkaitan dengan hukum perempuan mendatangkan akan perempuan. Tu tengok semula lah. Ada siapa ingat? Ada siapa ingat? Perempuan sesama perempuan, apa panggil apa ni? Lesbian ke apa? Lesbian. Perempuan sesama perempuan. Hukum hadnya kena had ke kena takzir? Tak ada orang ingat. Tu tengok semula lah. Hak perempuan mendatangkan akan perempuan. Saya pun tak ada catatan hak berkaitan dengan perempuan. Hak adanya mendatangkan akan binatang. Ada hak mendatangkan akan binatang. Ini semua di antara ini kabair, dosa-dosa besar berlaku. Dia macam-macam berlaku. Ini di antara perkara yang diharamkan daripada kemaluan, mendatangkan akan binatang. Yang mana pandangan yang rajih, kena ditakzirkan, kena takzir. Itu serah kepada kerajaan lah. Ditangkap, dia mendatangkan binatang. Dah tengok dalam FB ya? Dia mendatangkan binatang. Pandangan yang muktamad ditakzir juga. Walaupun ada setengah pandangan mengatakan bahawa dihadkan seperti orang berzina juga. Itu setengah pandangan. Tapi pandangan muktamad mendatangkan binatang takzir. Mana hukum tu serah kepada kerajaan lah, nak meletakkan macam mana. Tapi ada pandangan mengatakan mendatangkan akan binatang dihukumkan had hudud seperti orang yang berzina. Dan ada pandangan mengatakan bahawa mendatangkan binatang hukumnya adalah bunuh. Man ata bahimatan faqtuluh, man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu. Seseorang yang mendatangkan binatang, maka bunuh oleh kamu akan orang yang mendatangkan binatang, dan sembelih binatang tu bersama dengan orang yang mendatangkan binatang. Jadi binatang tu sunat sembelih. Binatang yang telah didatangkan oleh manusia ni, binatang tu sunat sembelih. Sunat sembelih. Boleh makan lah, jangan tak makan. Ke tak nak makan? Ke nak kejar binatang tu nak mandi wajib pula? Tak ada tu. Binatang tu sunat sembelih. Tapi pandangan yang rajih, pandangan muktamad, orang yang mendatangkan binatang dia dihukumkan takzir. Sama hukum juga dengan
Orang yang menyetubuhi mayat, hukumnya ta'zir atas pandangan yang rajih, pandangan muktamad. Ini akhir zaman ni dia berlaku macam-macam. Dia berlaku macam-macam. Ini semua perkara yang diharamkan daripada anggota kemaluan tu. Hak mana kita wajib kena pelihara kemaluan kita daripada pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Dan mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani ini lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Jariah ni hamba perempuan, bukan dan jarinya. Dan jarinya tu haram, dan jariahnya hamba perempuan. Mendaknya ni mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani ni haram, tapi mengeluarkan air mani ni lain daripada tangan isterinya dan jariahnya, hamba perempuan. Adapun kalau dengan tangan isterinya, maka tu tak apa tu. Begitu juga sebaliknya, tu tak apa. Hak haramnya adalah mengeluarkan air mani sendiri. Yang mana khilaf ulama sama ada haram dosa besar ataupun haram dosa kecil. Sebagaimana hak Nabi sabda, la'anallahu man nakaha biyadi. La'anallahu man nakaha biyadi. Melaknat oleh Allah Ta'ala akan mereka yang nikah dengan tangan. Nikah dengan tangan apa ni? Hak jabat tangan dengan Tok Imam tu lah, gitu. Tu juga lah. Tu nikah dengan tangan tu. Bukan nikah dengan tangan bagi. Kan Tok Imam kan nak nikah kan dia pun pegang tangan. Tu nikah dengan tangan. La'anallahu man nakaha biyadi ni Allah Ta'ala melaknat. Ni menjadi dalil kepada pandangan mengatakan dosa besar. Sebab didatangkan dengan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaknat oleh Allah Ta'ala akan mereka yang mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri. Adapun dengan tangan isterinya dan jariahnya, halilah dipanggil, perempuan yang halal bagi dia, maka tu tak apa. Jadi hurumi macam mana? Isterinya dan jarinya juga hurumi. Tak ada pakai urumi ke tak ada penawati urumi? Ada tau. Ada penawati urumi. Jarinya juga, bukan jariahnya. Jarinya juga ada. Nak jariahnya. Kalau jarinya tak boleh, tangan dia tak boleh. Jariahnya lain daripada tangan isterinya dan jariahnya hamba perempuan. Isterinya jariah hamba perempuan, itu tak apa. Dan memeliharanya atau pada kata memelihara daripada yang diharamkan dengan bahu mensyukuri akan kemaluan, dengan bahu memelihara kemaluan daripada yang syubhah. Tadi memelihara daripada yang haram, zina, liwat, apa semua. Ini memelihara daripada yang syubhah, yang kesamaran. Hak mana pula contoh yang syubhah? Seperti jima pada nikah yang batal jika taklid akan yang berkata dengan sah nikahnya, dan jika tiada adalah ia haram, bukan syubhah. Mana contoh seperti jima, mana bersetubuh pada nikah yang batal jika taklid ia seseorang akan yang berkata, akan ulama yang berkata dengan sah nikah itu. Dan jika tiada taklid akan ulama yang berkata dengan sah, nescaya adalah ia jima' tu haram, bukan syubhah.
Jadi ayat ni payah sikit ni. Hak syubhah ni. Bukan hak haram, hak syubhah. Hak haram contohnya zina liwat. Hak syubhah ni seperti jima' bersetubuh pada nikah yang batal. Jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Dan jika tiada taklid akan yang berkata dengan sah nikah, nescaya adalah ia jima' tu haram, bukan syubhat. Kenapa dia kata jima' pada nikah yang batal, ke nikah yang batil, yang palsu, ke macam mana? Sebab di sini hak khilaf ulama. Hak khilaf ulama, ada ulama kata sah, ada ulama kata tidak sah. Ada ulama kata sah, ada ulama kata tidak sah. Tapi dia pakai pandangan ulama yang kata sah. Adapun kalau dia tidak taklid ulama yang mengatakan sah, maka itu bukan syubhah, dia kata itu haram. Tapi kenapa dia kata jima' pada nikah yang batal ataupun batil ke palsu? Dia gini, dia dalam persoalan nikah ni, dia panggil pada perkara berkaitan dengan bodak, dia panggil bodak ni kemaluan. Maka kita kena pilih pandangan yang lebih halus, yang lebih cermat dalam bab bodak, dalam bab kemaluan perempuan ni. Kena pilih pandangan yang paling cermat. Sebagai contoh, wali saksi, pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kitanya kena orang adil. Orang fasik tak boleh. Walaupun pandangan mazhab Hanafi, pandangan Imam Ghazali, tak apa, fasik tak apa, sah nikah. Walaupun wali fasik, walaupun saksi fasik, sah nikah. Ialah memang pandangan diterima pakai sekarang. Sebab nak cari orang yang tidak fasik, dia agak kena cermat sikit lah, payah sikit sekarang ni. Nak cari orang tak fasik, nak cari orang adil, payah. Maka pandangan ni memang agak lapang sikit lah untuk pada masa kita sekarang. Sebab tak ada arah. Tapi ini perkara berkait dengan bodak kemaluan ni, sepatutnya kena pilih pandangan kata tak boleh. Kena cari wali yang adil, saksi yang adil. Tapi kadang-kadang gitu lah. Kadang-kadang adalah mana contoh hak pasik. Kita nampak pasik ni berjudi, minum arak, tu pasik lah. Tak semayang pasik, tak puasa pasik. Kita dah sedar hak tak mengaji fardhu ain tu pasik ke tak? Pasik lah. Sebab dia mengekali dosa besar, jahil ilmu fardhu ain. Nampak dia semayang rajin, mari sejid rajin. Ilmu fardhu ain akidah ngaji ke tak? Tak peduli. Ilmu fardhu ain fiqh ngaji ke tak? Mari majmuah je. Ilmu fardhu ain tasawuf ngaji ke tak? Tak. Dosa besar pasik orang tu. Nak jadi wali macam mana? Nak jadi saksi nikah macam mana? Orang pasik. Kita nampak orang pasik kau tak semayang je. Sebab apa? Orang tak semayang pasik sebab meninggalkan kewajipan. Dah belajar agama, wajib ijma' ulama juga macam semayang. Orang tinggal kewajipan belajar, tak heran. Itu pasik. Macam mana jadi wali nikah, saksi nikah? Tapi oleh kerana sukar sekarang, memang orang terima pakai pandangan mazhab Hanafi, pandangan Imam Ghazali. Jadi kita nikah dengan wali yang fasik, saksi fasik, kita taklid kita turun akan yang berkata, ulama yang berkata dengan sah nikah tu, sah nikah wali fasik, sah nikah saksi fasik. Itu dia kata syubhahnya. Dan jika tiada, kalau kita tidak taklid pada pandangan ulama yang mengatakan sah nikah dengan wali fasik, saksi fasik, kita tak taklid pandangan tu. Kita nak pakai pandangan hak mazhab Syafi'i kita yang muktamad, itu tidak sah. Kalau tidak taklid pandangan ulama yang mengatakan sah, maka dia kata itu bukan jima' yang syubhah, itu haram. Ini pada perkara hak khilaf dalam bab kahwin, contohnya sah ke tidak sah. Sebagai contohlah, kita dalam mazhab Syafi'i kita dalam mazhab Syafi'i, kita maklumlah
orang nak nikah ni dia wajib berwali dan wajib ada saksi, 2 orang saksi. Ada wali dan 2 orang saksi. Adapun pandangan mazhab Hanafi, dia tak wajib wali, tapi saksi wajib. Mazhab Maliki, wali wajib, saksi tak wajib. Nikah dulu siap-siap, kemudian esok barulah beritahu kepada sekurang-kurangnya 2 orang. Tapi masa nikah, wali ada cukup Wali nikahkan anak perempuan dia dengan seseorang, kemudian esok barulah dimaklumkan pada orang lain, saya semalam sudah nikahkan anak saya dengan sianu. Itu mazhab Maliki. Jadi kalau kita pakailah pandangan ni, maka kita pun taklidlah dengan contohnya tanpa wali. Kita pun taklid mazhab Hanafi. Tapi tak comel dah lah ni. Kalau mazhab Syafi'i tak sah. Dia kena cari makna. Jadi ni dia panggil syubhat. Kalau kita taklid mazhab Hanafi ketika kita berkahwin tanpa wali. Tapi kalau berkahwin tanpa wali, saksi ada, tiba-tiba tidak taklid mazhab Hanafi, itu bukan syubhat, itu haram. Daripada persoalan hak nikah yang khilaf ulama sah ataupun tidak sah. Sebab tu dia dalam kitab dia ada cerita berkaitan dengan dipanggil talfiq. Talfiq ni kalau kita kata talfiq yang apa panggil tapung ni maknanya separuh pakai mazhab lain, separuh pakai mazhab lain, atau panggil talfiq. Ada talfiq. Dia gini, contoh kita berwuduk pakai mazhab Syafi'i, kita pun nak sapu kepala, kita cuik sikit jadi rambut kita, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tak sah buat gitu. Tiba-tiba perkara yang membatalkan wuduk sentuh perempuan, pakai adab atas. Lepas tu nak pakai mazhab mana? Hanafi, Hambali, Maliki. Wuduk sapu kepala, mazhab Hanafi, Hambali, Maliki cuik sikit gitu tak sah. Mazhab Hanafi kurang-kurang 1/4 kepala ataupun atas ubung-ubung. Mazhab Maliki contohnya sekalian kepala, kita cuik sikit je. Kalau ke mazhab Hanafi, Hambali, Maliki tak iktiraf wuduk kita. Siapa tanya batas sentuh perempuan pakai adab batas. Pakai adab batas nak pakai mazhab mana? Hanafi, Hambali, Maliki. Lepas tu ni panggil talfiq, separuh-separuh. Ni talfiq ni khilaf ulama. Dalam pandangan mazhab Maliki dan ada sebahagian ulama mazhab Hanafi, dia membenarkan talfiq. Tetapi dalam keadaan tertentu lah, dalam keadaan darurah, dalam keadaan berhajat, dalam keadaan keuzuran dibenarkan. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita tidak dibenarkan talfiq. Kalau kita nak pakai satu-satu pandangan pada satu-satu ibadah, maka ibadah tu sepenuhnya mesti mengikut syarat dan peraturan dalam mazhab. Itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Melainkan ada qil, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i kita, untuk orang awam talfiq pun tak apa. Ni sebab kita kadang-kadang kita tak sedar. Contoh, kita daripada budak lagi, kalau bab niat puasa, orang tua kita malam pertama diajar kita niat sebulan. Maknanya kalaulah di tengah-tengah bulan kita ada lupa niat puasa satu malam, tak apalah, pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki memada niat untuk satu bulan. Tapi di situ berlaku tak talfiq? Kemungkinan berlaku talfiq. Sebab kita tahu tak perkara yang membatalkan puasa mengikut pandangan mazhab Maliki? Kita tahu ke tak? Kita tak tahu. Contoh, kita pakai celok mata, mazhab Maliki tak boleh, batal. Kita mazhab Syafi'i tak apa, kita pakai celok mata, punyalah banyak, pahit tekok, tak apa lagi. Mazhab Syafi'i kita dia pakai celok mata, tebal orang dia tak tahulah, pahit tekok, ludah tu biar air liur hitam. Mazhab Syafi'i tak batal semacam. Mazhab Maliki tak boleh.
Dan kita tahu tak perkara yang membatalkan puasa mazhab Maliki. Dan kadang kita nak pakai hak niat sebulan untuk satu malam yang kita lupa niat. Itu kemungkinan berlaku talfik. Tapi ada pandangan mazhab Syafi'i, dia panggil apa kita tu? Darurah lah tu. Kita niat tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Pada satu malam Allah. Ni apa panggil mana? Apa panggil tersepik dah. Bukan kita sengaja niat malam pertama untuk satu bulan, kemudian kita saja je tak mau niat. Tak. Kita niat sama-sama, tiap-tiap malam kita niat. Salah pada satu malam kita tak niat. Dia panggil apa? Darurah sepik. Maka darurah sepik ni lah pandangan mazhab Maliki, sebahagian dari ulama Hanafi membenarkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i mutamak memang tak boleh. Tapi ada pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i untuk orang awam tarfik pun tak apalah. Walaupun sekerat-sekerat pun tak apa. Adapun kalau kita kata tadi bab wuduk, kita nak pakai batulah kita kalau pergi Mekah kan, dia bersentuh lelaki perempuan, dia nak pakai jumhur pandangan ulama yang mengatakan tidak batal. Bersentuh lelaki perempuan, jumhur kebanyakan ulama tidak batal. Hanafi ke Hambali ke Maliki tidak batal. Mazhab Syafi'i sahaja yang batal. Itu pandangan yang muktamad. Pandangan ta'in dalam mazhab Syafi'i pun hanya batal yang menyentuh. Yang disentuh tak batal. Itu dah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu kalau nak pergi Mekah, kadang-kadang kita tak payah pakai mazhab lain. Kita pakai mazhab Syafi'i pun tak apa. Sebab kita tak pergi pegang orang. Orang tu ada dalam tangan di mari muka kita. Kita tak pegang dia, di situ kita. Kita tak batal. Pandangan mazhab Syafi'i tu. Tapi pandangan yang kedua, bukan pandangan muktamad. Jangan kita gerak pergi pegang orang, barulah batal. Orang mari pegang kita tak batal. Tapi pandangan muktamad mazhab Syafi'i, yang menyentuh, yang disentuh sengaja tersalah batal semata. Itu pandangan muktamad. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i kitanya, yang menyentuh sahaja batal, yang disentuh tak batal. Jadi mana nak tahu pakai mazhab lain pun tak apa. Tapi tak apalah pakai mazhab lain. Masalah bersentuh lelaki perempuan ketika di Mekah, ketika tawaf. Maka kita akan diajar supaya hak sunat-sunat dalam wuduk tu kita buat belaka. Sunat-sunat dalam wuduk tu buat belaka. Bismillah kita baca. Berkomor kita buat. Masuk air hidung kita buat. Mazhab Hambali wajib belaka tu. Bismillah wajib, berkomor wajib, masuk air hidung wajib. Kita sapu sekalian kepala. Kemudian ketika basuh muka, basuh tangan, kita gosok. Kita bukan kata tadah muka berapa air, tadah tangan berapa air, gosok nyedok. Mazhab Maliki tak sah. Kalau kita tak gosok, tak panggil basuh. Kita gosok. Kemudian ketika sapu kepala, tersapu sekalian. Sekarang apa itu sapu? Kemudian telinga kita sapu. Sebab mazhab Hambali wajib sapu telinga. Jadi semua sunat-sunat kita buat belaka, kita duduk ngaji ya. Maka mana-mana mazhab wuduk kita gini dia panggil iktiraf belaka. Ada? Kalau kita dah gosok, mazhab Maliki kata gini wuduk awak tak pakai pakau. Kalau tak sapu telinga, mazhab Hambali kata pakau, wuduk awak tak pakai. Sekarang ni hak sunat kita buat belaka, semua mazhab iktiraf wuduk kita. Siapa yang batal kita pun pakai mazhab dia. Itu bodak talfik orang panggil. Kemudian itu persoalan wuduk, sama ada dia punya rukun, dia punya perkara membatalkan. Macam mana pula kita dengan semayang? Wuduk kita pakai mazhab lain, bersentuh dengan lelaki perempuan pakai tak batal. Macam mana pula dengan semayang kita? Semayang kita macam mana? Mata kata setengah pandangan, sembahyang qadiyah lain, wuduk qadiyah lain, semayang qadiyah lain. Wuduk kih lain. Sebenarnya wuduk tu semayang kih lain, dipanggil qadiyah lain. Kata setengah pandangan dah sama dah tu. Kalau kita nak pakai wuduk bersentuh dengan perempuan tak batal, semayang pun kena jagalah hukum hakam. Hak kata wuduk kita tak batal Hanafi, Hambali, Maliki. Dia setengah pandangan dah dan tak campur. Wuduk satu perkara lain, semayang satu perkara lain. Untuk pastikan tidak talfik, tidak panggil apa ni? Panggil talfik ni tapung. Tapung panggil apa? Sekerak-sekerak. Tapi walau macam mana pun talfik tu sendiri khilaf ulama. Tetapi jangan talfik
Kita nak cerita ni, jangan talfiq yang bawa kepada jatuh kepada dipanggil mahzur syar'i, dia panggil. Hak ni tak boleh. Talfiq tapung bawa kepada jatuh al-wuqu' fi mahzurin syar'i, dia panggil. Jatuh kepada yang dilarang pada syarak. Di talfiq ni guna dilarang pada syarak. Dia berkahwin dengan perempuan tanpa wali, tanpa saksi. Dia pun nikah di dua orang. Senang begini dah. Kita kenang ke mana-mana perang awet, mai kita nikah dua orang. Wali tak ada, saksi tak ada. Kenapa wali tak ada? Mazhab Hanafi. Kenapa saksi tak ada? Mazhab Maliki. Faham tak? Ni talfiq yang tidak dibenarkan. Mana ni? Dia kalau mazhab Hanafi sungguh, wali tak wajib tapi saksi wajib. Kalau mazhab Maliki sungguh, saksi tak wajib tapi wali wajib. Dia wali tak ada, saksi tak ada. Kenapa tak ada wali? Kerana pakai mazhab tak ada wali, kerana pakai mazhab Hanafi. Lepas tu mazhab Hanafi wajib ada saksi. Kenapa saksi tak ada? Saya ambil mazhab Maliki pula betul tu. Dia panggil talfiq ni. Ada? Tak panggil talfiq. Tak ada wali, pakai mazhab mana? Pakai mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi wajib ada saksi. Awak ni saksi tak ada. Hak saksi saya tak pakai mazhab Hanafi, saya pakai mazhab Maliki pula. Ada ni? Dia panggil talfiq lagi ni. Sekat-sekat orang panggil. Hal ni memang tidak dibenarkan. Talfiq seumpama ni memang tidak dibenarkan. Faham tak? Hak dibenarkan tadi ialah tu dak panggil talfiq tu. Dia wali tak ada, pakai saksi. Itu mazhab Hanafi. Saksi tak ada, ada wali je, pakai mazhab Maliki. Itu dak talfiq. Kita cerita hukum ni, tapi apa-apa perkara yang benda khilafiyah, kita tidak boleh melakukan perkara yang menyalahi undang-undang. Sebab apa? Sebab walaupun benda tu ada pandangan khilaf ulama, tetapi kalau undang-undang kata salah, maka salahlah. Sebab apa? Hukumul hakim yaqta'ul khilaf, dia panggil. Itu kaedah dia. Ketetapan hakim memutuskan khilaf. Kalau hakim kata undang-undang tempat kita nak kahwin wajib ada wali, wajib ada saksi, maka ketika tu tak boleh dah nak pakai. Saya tak mau pakai wali, saya nak pakai mazhab Hanafi. Tak boleh dah. Sebab ketetapan hakim di tempat kita wajib wali, wajib saksi. Maka hukmul hakim yaqta'ul khilaf. Tak ada dah khilaf-khilaf. Tak pakai dah. Pakai hak ketetapan undang-undang. Bakhilaf lah. Kita cerita tadi nak win apa? Hak nikah macam mana syubhah ni? Nikah wali tak ada, saksi ada, tapi saya taklid, saya turut dalam mazhab Hanafi. Syubhah dah jadi ni. Dah comel dah lah. Dia nikah, wali ada, saksi tak ada. Awak pakai mazhab apa? Mazhab saya taklid mazhab Maliki. Syubhah. Ini dia panggil syubhah. Ini kita cerita hukum ni. Tak boleh buat benda ni, sebab benda ni bercanggah dengan ketetapan hakim. Ketetapan hakim dia memutuskan khilaf. Tak boleh nak cakap dah saya pakai pandangan ni. Ada dah situ. Tak ada dah situ. Tak ada. Sebab tu terkadang walaupun ini kalau peraturan lah, kalau peraturan menetapkan satu hukum berpandukan pada satu pandangan, walaupun bukan pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tiba-tiba pihak berkenaan tempatan menetapkan hukumnya pakai pandangan lain, maka kita kena pakai mengikut pandangan yang dipilih oleh pihak yang berwajib, pihak berkenaan, walaupun pandangan itu menyalahi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebagai contohlah, ini saya tak tahulah dia punya undang-undang macam mana. Kalau ni pihak berwajib, pihak berkenaan
tidak membenarkan bayar zakat dengan beras, mesti bayar zakat dengan duit, maka kita berkewajipan mengikut peraturan bayar zakat dengan duit. Walaupun bayar zakat dengan duit itu bukan pandangan muktamad mazhab Syafi'i, tidak sah. Pandangan dhaif, pandangan Imam Bulkini itu atau pandangan dhaif. Imam Bulkini mengatakan sah bayar zakat dengan duit. Itu pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pandangan muktamad tak boleh dengan duit. Kita bukan makan duit, kita makan beras. Tiba-tibalah kita kata pihak berwajib menetapkan undang-undang, peraturan bahawa di tempat kita mesti bayar zakat dengan duit. Maka bayar zakat dengan duit ni dipanggil hukum syariat serta gonun undang-undang. Hak bayar zakat dengan beras hanya dipanggil hukum syariat tapi menyalahi undang-undang. Dia gitu. Ini kalau hak yang dipilih oleh pihak berwajib. Makna kalau kita masih lagi nak beramal, bayar zakat fitrah contoh dengan duit, dengan beras contohnya, kita boleh amal tetapi secara sendiri-sendiri tanpa menyebarkan kepada orang lain. Ini mazhab Syafi'i, betul, itu dari segi hukum syarak. Hukumnya memang mazhab Syafi'i, tapi gonong undang-undang macam mana? Kalau undang-undang tidak membenarkan bayar zakat dengan beras, tapi kalau tak silap boleh bayar zakat dengan beras. Dia masih lagi terima bayar zakat dengan beras. Korang ni? Masih lagi terima kalau tak silap. Dia tidak melarang. Tetapi kalaulah pihak berwajib melarang dan sesiapa yang bayar zakat dengan beras akan diambil tindakan, itu hak pihak berkenaan lah. Sebab apa? Sebab dipanggil hukum syariat satu, gonun undang-undang satu. Ini kena faham dua ni. Apabila ada mana-mana pandangan mazhab yang dipilih oleh pihak berwajib menetapkan peraturan kita begini, maka kita wajib kena mengikut peraturan setempat. Kita buat sebaliknya, kalau mereka nak hukum pun memang mereka layak untuk hukum kita. Macam tadilah, peraturan pernikahan tempat kita wajib berwali, wajib bersaksi, maka kita tak boleh nak pandai-pandai. Saya tak mau pakai wali, saya nak pakai mazhab Hanafi. Saya tak mau pakai saksi, saya nak pakai mazhab Maliki. Kerajaan pun ambil tindakan. Boleh ambil tindakan. Sebab apa? Sebab ketetapan sudah memilih. Yang mana kebetulan wajib berwali, wajib bersaksi di mazhab Syafi'i. Faham tak? Jadi kita cerita tadi cuma nak cerita kok mana kata hak pernikahan tersebut dipanggil syubhat. Itu pun kerana itu pun jika kita taklid turut pandangan ulama yang mengatakan sah nikah tanpa wali mazhab Hanafi, saksi wajib. Sah nikah tanpa saksi tapi wali ada, mazhab Maliki. Kalau taklid gitu, tapi dipanggil syubhat dah. Syubhat dah. Tak ambil syubhat, kena pelepah. Wali ada, saksi ada. Hak tu hak pandangan mazhab Syafi'i kita. Sebab perkara-perkara ini pernah berlaku, bukan tidak pernah berlaku. Perkahwinan dijalankan tanpa wali, tetapi ada saksi. Jadi benda ni akan bercanggah dengan undang-undang. Tapi betul lah, mengikut hukum fiqh mazhab Hanafi sah tu, mengikut hukum fiqh, hukum syarak. Tapi gonong undang-undang macam mana? Bahkan kita tak kira undang-undang, sekalipun kerajaan membenarkan pakai mazhab Hanafi tanpa wali tapi ada saksi, ataupun kerajaan membenarkan mazhab Maliki tanpa ada saksi tapi wajib ada wali, sekalipun ini dalam bab badak, dalam bab kemaluan, dalam bab keturunan akan datang, maka kita sepatutnya kena pilih pandangan yang paling halus. Mana? Pandangan mazhab Syafi'i, wali wajib, saksi wajib. Jadi mazhab mana nak kata pernikahan tersebut ada masalah? Mazhab mana yang nak mengatakan bahawa pernikahan tersebut jadi syubhat? Tak ada lah. Tapi kalau dia berkahwin tanpa wali, mazhab Syafi'i kata tak jadi, mazhab Maliki kata tak jadi, wali tak ada. Tengok, saksi ada tu. Tiba-tiba kalau pakai pandangan mazhab Maliki,
Wali ada, saksi pula tak ada. Mazhab Syafi'i kata tak sah nikah gitu. Mazhab Hanafi pun tak ada saksi dah, tak sah nikah gitu. Tengok ni panggil syubhah ni. Maknanya dalam bab qada, dalam bab kemaluan memang kena pilih pandangan yang paling cermat. Termasuk hak wali saksi, carilah hak adil. Ke mana? Di wali, di bertaubah dengan Allah, segera boleh jadi wali. Saksi bertaubah dengan Allah kena tempoh percubaan setahun. Wali saksi dia bertaubah kena tunggu setahun tu, tengok. Dalam setahun tu dia tinggal ada belajar fardu ain, dia tinggal ada semayang, dia tinggal ada puasa, dia ulang balik tak judi minarak macam tu, tempoh setahun. Setahun clear, molek comel, barulah tahun depan boleh jadi saksi. Gitu saksi. Wali dia bertaubat segera boleh jadi wali. Saksi tak boleh, tunggu setahun. Tapi kita tak ada masalah bab saksi, sebab kita nikah ramai-ramai orang ada. Saksi dalam surat tu 4 orang sebelah, 4 orang tau, 4 orang sebelah lelaki, 4 orang sebelah perempuan. Tu hak rasmi. Kan kita nikah kan sekarang ni pakai speaker nak suruh dengar belaka. Lepas tu saksi belaka dah tu. Takkan ramai-ramai tu pasik belaka. Tapi hak nama ada dalam IC, hak dia congok dekat tu, hak tunjuk IC dia jadi saksi tu, kita gelak gambar dia. Tak usah pakailah dia, saksi lain gambar kan. Tu saksi rasmi je. Tak? Tapi kalau kita nikah betul-betul pakai 4 orang saksi ni je. Apa sedap tak apa, kita pakai pandangan mazhab Hanafi. Saksi pasik dah apa, pakai pandangan Imam Ghazali. Saksi pasik dah apa, syubhat je dia ni. Ni dalam bab kemaluan ni kena jaga molek. Dia gitu. Ni pelihara daripada yang syubhat pada pernikahan yang khilaf ulama sah ataupun tidak sah. Maka pilihlah jalan hak lepas daripada semua pandangan. Contoh mazhab Syafi'i, wali adil pula, saksi adil pula. Clear, tak ada masalah dah. Tidak ada mazhab pun yang mempertikaikan pernikahan. Wali ada, saksi ada, kemudian wali pula wali yang adil, saksi pula saksi yang adil. Ini barulah pelihara daripada yang syubhat. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan, wallazina hum li furujihim hafizun. Jadi Allah Taala memuji mereka-mereka yang memelihara kemaluannya, memelihara daripada yang diharamkan dan memelihara daripada yang syubhat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.